Okay, selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada semua dari 4 bestari dan juga 4 wawasan. Hari ini ialah 7 September 2021, hari Selasa. Matematik kita pada pagi ini akan 12 tengah hari. Sebelum kita mula, saya cuba mengambil kehadiran sekejap. Saya akan nama masing-masing. Lepas itu berikan kalau anda sudah masuk tetapi saya tidak sebut nama, itu awak beritahu saya. Maksudnya kehadiran awak belum diambil, takut nanti tercicil. Okey, untuk 4 wawasan dululah, bagi ini 4 wawasan. Abang Muhammad Hafizi, Alia Amira, Jennifer, Jerome, Michelle, Muhammad Asri, Nisterina, No Susila Abu, No Aliana, No Aliana. Okay, lepas itu ialah No Irfan dan juga Suzia. Itu sahaja daripada 4 wawasan. 11 orang. 11 orang. Lepas itu daripada 4 bestari yang sudah ada di sini, saya sebut yang tak ada lah. Gracie belum masuk. Lepas itu Gracie Arabella. Lepas itu Nazim belum. No Kamisha, dia ada maklum saya dia sakit. Kemudian Shaleha, dia ada beritahu saya line dia slow. Saya minta dia cuba lagi nantilah. Lepas itu ialah siapa lagi ni? Shaleha. Lepas itu ialah Al-Mukris. Yang lain memang ada. Yang selalu tak ada itu saya tak sebutlah, 6 orang itu tak payah sebutlah. Okey, so saya sudah beritahu pada awal tadi So hari ini kita akan pergi ke ulang kaji Satu lagi bahan ulang kaji. Ulang kaji ini, bahan ini disediakan oleh guru yang menyediakan kertas soalan kali inilah. Jadi saya rasa soalan dia mungkin lebih kurang ataupun rumit lah kepada peperiksaan kita yang akan diadakan selepas minggu cuti. Minggu depan cuti kan, cuti sekolah 1 minggu kan, minggu depan. Sebaik saja tamat cuti terus masuk minggu peperiksaan. Minggu peperiksaan. Okey, jadi kita pun buatlah ulang kaji Okey, so tingkatan 4. Sekiranya anda ada cetak bagus, awak gunakan bahan cetakan. Kalau tidak dapat cetak pun tidak apa. Awak hanya perlu menuliskan langkah kerja dan juga gambar raja. Contohnya, ini mesti gambar raja kena lukis Kalau tak lukis tak boleh buat kan. Soalan tak payah salin kalau awak tidak dapat cetak. Awak gunakan buku latihan, tidak ada masalah. Tetapi tulisan mesti kemas. Okey, kita mula. Soalan 1. Soalan 1 ini datang dari mana? Kalau kita tengok soalan sekejap, saya nak tahu adakah paparan saya ini jelas ataupun terlalu gelap ke? Boleh nampak jelas ke? Boleh, cikgu. Boleh Okey. Kalau dia terlalu gelap nanti mohon maklumkan saya lah. Okey. Okey, jelas Okey. Thank you, Gracie. Soalan ini minta anda buatkan lorek rantau. Jadi kalau kita tengok soalan ini adalah bab 4 tingkatan 4 bab 4 tingkatan 4 operasi set. Operasi set Okey, so kita nak lorek. Okey, lorek apa? A bersilan, B apa maksud ini? B pelengkap. Koma ini maksudnya pelengkap, maksudnya bukan. Jadi kita pun tarik atas dulu. Saya harap boleh nampak dengan sangat jelas Okey, saya besarkan sikit lagi.
Alright, ini dia. Okay, so kita tulis nombor lah 1, 2, 3. Jadi kita nak selesai A bersilang dengan B pelengkap. Jadi bagaimana nak selesai ni? Okay, kita gunakan teknik nombor di sinilah. Teknik nombor. Jadi apa nombor di dalam set A? Set A ni, bulatan sebelah kiri yang besar ni. Dalam dia ada nombor 1 dan 2. Okey, lepas itu dia bersilangan B, apa itu B, B, maksudnya bukan B. So kita tutup B lah, dia kata bukan B mah. Kalau tutup bulatan B, nombor yang boleh kita nampak ialah nombor 1 sahaja. So jawapan nombor 1 di sini. Okey, apa maksud bersilang? Bersilang maksudnya ambil nombor yang sama. Ini bersilang maksudnya nombor yang sama. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan di sini. Apa nombor yang sama di sini? Nur Hidayah? Apa nombor yang sama? 1. Ya, 1. Jadi jawapan ialah 1 sahaja. Nombor 1, guna pembaris. Guna pembaris, lorek dengan kemas. Dengan kemas, nombor 1 sahaja. Okey. Ya, itu dia. Lorek dengan kemas. Lorek dengan kemas. Itu jawapan dia. A bersilang, B pelengkap. Koma itu masalah Cikgu line okey hari ini. Dekat-dekat. Lekat-lekat. Mana masalah Yang lain cikgu? macam mana? Lekat-lekat. Lekat. Lekat cikgu. Oh. Saya punya lekat kan maksudnya? Ya. Ya, cikgu. Okey. Oh ya. Kenapa lah? Okey, sekejap. Kalau saya punya lekat saya cuba left dulu nanti sekejap Sekarang macam mana? Okey kah? Tak ada apa-apa pun cikgu. Suara ada kah suara? Ada. Okey. Suara. Okey sudah. Okey. Sebab saya punya skrin di sini memang tidak ada simptom kata line tak bagus macam mana? Kenapa boleh tak terang Okey. Alright. So sekarang kita balik ke soalan yang sama tadi soalan A Okey. Saya bagi sedikit masa untuk awak. Ya bagus kalau anda rasa saya punya line lekat, awak kena beritahu saya. Beritahu cikgu supaya tidak berlalutan, nanti semakin lama semakin banyak itu you tak dapat dengar tu. Okey, kita pergi ke B.
Kita pergi ke B ya. Kita pergi ke B. Okay, tuliskan nombor juga sekali lagi. Nombor di sini perlu kita tulis untuk bahagian B ni. Sebab dia 3 gambar aja di sini ya. 3 set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu ruangan, satu nombor. Satu ruangan, satu nombor. So di sini ada 7 keseluruhan dia. 7 keseluruhannya. Kaya ma Ivan? Kena tahu ma? Ivan Yen, 你可以听得到老师的声音吗？可以可以可以。好，谢谢。Okey, so 1 hingga 7 Sekarang kita nak buat A bersilang B bersilang C. Bukan saya cakap memang soalan dia minta. Sini. Saya buat di tepi lah supaya ruangan dia cukup besar. Okay, lepas itu kita pun mula. Apakah nombor di dalam set A? Di dalam set A, bulatan sebelah kiri besar ni dalam dia banyak nombor. You tengok set A ni. Bulatan A 1, 2, 3, 4, 5. 1 hingga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas itu bersilang dengan set B. B ialah bulatan sebelah kanan ini. Banyak juga. 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Kemudian bersilang lagi set C. Apakah set C yang ada di sini? Nombor dalam C. You tengok segitiga itu. Dalam segitiga kita ada 3 nombor. 2, 4 dan 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Dalam segitiga ada 2, 4, 6. Jadi sekarang ini dia tidak ada kurungan. Jadi kita boleh selesai sekaligus lah. Dua-dua ini bersilangan. Boleh kita selesai sekaligus. Kalau dia satu bersilang, satu kesatuan, kita perlu selesai satu demi satu. Dari kiri ke kanan. Tapi oleh sebab kedua-dua di sini bersilang, kita boleh pergi sekaligus. Kerana kedua-dua bersilang ini maksudnya, kita cuba ambil nombor yang sama. Nombor yang sama yang ada di dalam ketiga-tiga tulisan kita. Apa nombor yang ada dalam ketiga-tiga tulisan kita di sini? Nombor 1 sini ada, sini tak ada, sini tak ada. Nombor 2 ada, tak ada, ada. Kan? Tak boleh. Dia mesti, nombor itu mesti di 3 tempat. Apa nombor di situ? Nombor 4 ada nampak? Nombor 4, nombor 4, nombor 4. Okey, itu salah satu. Ada lagi? Ini 5, 5, ini tak ada. 6, 6 tak ada. 4 sahaja. 4 sahaja jawapan dia. So, lorek nombor 4 dengan kemas. Lorek nombor 4 dengan kemas. Ini banyak latihan kita benar buat sebenarnya. Kita buat ulang kaji lah, ulang balik. Mungkin ramai sudah lupa. Ya, ini nombor 4. Lorek dengan kemas. Itu jawapan A dan jawapan B ya. Soalan 1 A dan B. Boleh ya? Suara saya boleh dengar dengan jelas ya? Boleh. Thank you No Aliana dari 4 wawasan. Abang Hafizi okey abang? Okey, Alia Amira. Alia Amira, awak ada di situ? Ada. Sudah siap? Soalan 1? Sudah. Thank you. Okey. Nanti tanya lagi lah. Okey, jadi kalau ada apa-apa tuliskan di
chat lah. Kalau awak tidak mau bersuara, awak boleh tulis di chat. Okey. Di chat bos lah. Kalau ada apa-apa yang penting nak beritahu. Ataupun nak maklumkan saya ke. Nak memberitahu saya salah buat ke. Boleh. Okey, so ini soalan satu. So saya nak nanti ambil gambar. Soalan yang kita bincang pada pagi ini, tak kira lah berapa soalan-soalan, 2, 3 soalan, 4 soalan ke. Ambil gambar dan hantar. Okey, kepada seterusnya kita pergi soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Yang penting ialah saya nak awat kepada yang tidak boleh cetak itu. Nombor 2, saya nak awat sekurang-kurangnya saling gambar raja ini. Gambar raja ini saling. Ini penting. Sebab tak ada gambar raja tidak boleh kita selesai. So kali ini memang ada soalan ini laju lawan masa. Laju lawan masa. Laju lawan masa. Kenapa ni? Ada pelajar kata tidak boleh masuk, tak dapat masuk GN saya. Tak mungkin. Link memang sama saja kan. Tak mungkin tak boleh. Tak apa, saya send link sekali lagi. Salah link dah. Okey, soalan ini baru kita belajar dalam bab 7, bab yang lepas. Bab 7, graf gerakan kan. So, saya tuliskan juga. Ya, minta maaf kenapa line saya pagi ini dah, sudah boleh. Saya kembali ya. Okey, sekejap. So, mungkin beritahu kawan sudah boleh kembali ya. Ami cuba lagi sekarang sebab tadi saya terkeluar. Apa?
Okey, cikgu akan semak kehadiran sekali lagi ya. Okey, boleh nampak sekarang? Halo, boleh berikan sedikit respon kepada cikgu ke? Boleh, boleh. Boleh dengar? Boleh. Okey. Ya, boleh. Sudah boleh ya? Okey, saya akan thank you yang sudah jawab. Thank you saya ini terlalu terang sini. Mungkin saya adjust. Adakah terlalu terang lah? Tidak Okeylah. Okey, so saya bagi sedikit masa kepada awak untuk tulis baliklah sambil saya mengambil kehadiran sekali lagi. Abang Hafizi ada, Alia, Amira, Davian, Elvina, Eric, Fiona, Florence, Irene, Ivan, Jennifer, Erisha, Jennifer Sia, Jerome, Jessica X, Jessica L tadi Lester, Marilyn, Michelle, Muhammad Daniel, Muhammad Asri, Nashita, Mr. Rina, Nur Suzila, Nozrina, Nur Aliana, Nur Hidayah, Nur Hayati, Pauline, Nur Irfan, Nur Irfan dengan siapa itu? Nur Irfan dengan Juzia, siapa lagi? Tracy, No, Shilawati, Tracy ya, Vanessa. Okey, tadi yang baru masuk seorang ialah Nazim saya nampak. Okey saya rasa ramai orang line tidak bagus pagi ini ya. Tak mungkin saya punya line memang kuat, tak tahulah kenapa putus juga. Okey. So salin dulu. Sekejap mungkin Amni ya, mungkin awak punya line tidak bagus mungkin awak line tidak bagus. Nanti awak cuba lagi lah, sekejap lagi awak cuba. Okey, dan untuk soalan ini pada masa itu kita telah belajar, kita ada dua jenis graf. Satu ialah graf jarak lawan masa, satu lagi graf laju lawan masa. Saya perlahan sikitlah jarak lawan masa, laju lawan masa. Ini ialah laju lawan masa. Okey laju lawan masa. Laju dia meter per saat, masa dia saat. So unit itu sudah tidak ada masalah lah. Maksud saya tidak perlu kita tukar unit lagi. Kita pergi kepada soalan diagram. Raja menunjukkan graf laju masa bagi gerakan suatu objek dalam tempoh 36 saat. Hitung tempoh masa dalam saat. Objek itu bergerak dengan laju seragam. Laju seragam. Laju seragam. Apa maksud laju seragam di sini? Laju seragam ini dia. Ini ialah laju seragam. Maksudnya berhentilah. Dia boleh laju seragam ini ada banyak maksud. Dia boleh tulis dalam berhenti seketika. Berhenti seketika. Sama maksud dia. Ini untuk graf jarak masa lah. Baru dia guna berhenti seketika. Okey, laju seragam maksudnya laju dia tetap sama. Laju dia tetap, tidak berubah. So, berapa masa? Dia nak tanya tempoh masa ini. Berapa lama? Daripada saat ke-8 hingga saat ke-26. Kan? Jadi dia punya jawapan untuk A ini. Ya, untuk A ini. Okay, tempoh masa. Tempoh masa dia daripada 26 tolak 8. Sebab 8 saat ke-8 hingga saat ke-26. So kita tolak. 18 saat. 18 saat jawapan dia. Satu markah. Ini banyak kita buat sudah kan masa itu. Ujian topikal pun kita ada buat kan. Kemudian untuk bahagian B. Nyatakan pejutan. Ada nampak pejutan?
dari saat ke-8 hingga saat ke-26. Kalau 8 hingga 26 ini laju seragam kan? Maksudnya laju dia sama je. Sama sahaja. Saya nak tanya, ada pecutan tak Erisha, Jennifer Erisha? Ada pecutan tak? Tak ada. So, berapa dia punya pecutan? Berapa pecutan dia? Ada sesiapa boleh beri jawapan? Pecutan dia berapa? Semua malu nak jawab. Irene Sifa. ya? Sifa. Sifa, bagus. Vanessa, thank you Vanessa Umbah. 4 bestari ya. Pecutan dia Sifa. Tidak ada pecutan lah. Tidak ada pecutan lah. Kosong lah Sifa. Okey, itu B ya, satu markah saja. Kadang-kadang kita tengok markah, ini tahulah dia tidak ada langkah kerja. Contohnya sebenarnya tadi 18 bahagian A itu, you boleh terus bagi 18 kalau tidak ada langkah kerja pun tak apa. Soalan satu markah, maksudnya terus jawapan saja pun boleh lah. Tapi di sini kita tulis langkah 26 tolak 8 supaya you tahu bagaimana dapat 18. Tapi pecutan memang kosong lah. Ya, soalan 2A, 2B sudah. Okey, kita pergi soalan 2C. 2C ya. Hitung kadar perubahan laju. Apa maksud kadar perubahan laju? Untuk 10 saat terakhir. 10 saat terakhir maksudnya ialah garis terakhir ini. 10 saat terakhir ini. 10 saat terakhir. 10 saat terakhir. Okey ya. Okey. Boleh ya? 10 saat terakhir ada saya highlight di sini ya, garis yang terakhir. 26 hingga 36 saat itu 10 saat lah. Ini ya, 10 saat terakhir ni. Ini 10 saat terakhir. Okey. So, kita nak cari kadar. Apa maksud kadar? Kita tanya Jessica S. Jessica sampai. Apa maksud kadar? Apa maksud kadar? Ya, Jessica sampai. Apa maksud kadar perubahan laju? Satu lagi perkataan yang kita boleh guna untuk kadar perubahan laju. Maksud kadar perubahan laju? Cikgu, keturunan cikgu. Ya, terima kasih Muhammad Daniel Ashraf. Ya, kadar perubahan laju maksudnya keturunan kari lurus. Jadi kita tengok di sini rumus dia ialah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Rumus ini telah pun anda belajar semasa tingkatan 3 dulu. Masa awak belajar tajuk ini, awak sudah belajar rumus ini tingkatan 3. Okey, jadi kita perlu ambil koordinat. 2 koordinat pada penghujung garis. Yang pertama sinilah. Okey, sini. Iaitu 26, 42. Okey, lagi satu ialah di bawah sini. Koordinat dia 36,0. Koordinat mesti kena tahu baca. Okey, koordinat mesti kena tahu baca. Okey, jadi saya pun tulis di sini titik yang lebih tinggi itu saya letak S1 Y1, titik yang lebih rendah S2 Y2 untuk memudahkan kita lah.
So, titik tinggi S2, Y2, titik rendah S1, Y1. Tapi kalau dua titik itu terbalik sebenarnya pun tidak ada masalah. Just saya nak memudahkan murid, saya selalu masa saya bincang saya guna untuk macam ini lah. Okey. Jadi ya, so sama dengan Y2 tolak Y1 42 tolak 0. Bahagi S2 tolak S1 26 tolak 36. Sorry ya, ini tutup kan. Ini 36 sebenarnya, 36. Okey. So, sini 42 bahagi negatif 10. 26 tolak 36, tolak 36. Okey, jawapan negatif 4,2. Negatif 4,2. So kecerunan 2 markah di sini. Kecerunan 2 markah. Memang garis itu menurun lah dia. Jadi awak boleh ganti ini 1 markah, ini jawapan 1 markah. Tadi itu memang 1 markah. Okey, itu untuk C ya. Tuliskan. Cikgu bagi awak sedikit masa, tuliskan . Okey, so kita pergi ke bahagian D pula sekarang. Okey, saya tarik ke atas . Okey, D dia ialah ya akhirnya berjaya Amni. Okey, ke line awak sekarang Muhammad Amni. Mungkin line tadi memang teruk . Saya punya line kalau di tempat tinggal saya Celcom sini memang kuat . Tak tahulah tiba-tiba putus 2 kali ya. Okey. Jadi D ya. Kita nak hitung nilai bagi hitung nilai V ya jika jumlah jumlah jarak. Okey, nampak jumlah jarak di sini. So apabila kita punya graf ialah laju lawan masa. Laju lawan masa kita nak cari jumlah jarak, maksudnya cari luas di bawah graf. Luas di bawah graf. Okey. Dia kata ya, no Zuzila, awak angkat tangan. Kenapa angkat tangan? Ada soalan kah? Ada soalan? Apa ya? Apa itu? Awak angkat tangan, ada soalan kah? Oh, ditekan juga. Okey. Okey, tak apa. Okey, so jumlah jarak dia 1,200 meter. 1,200 meter. Awak boleh highlightkan ini ya. Dalam masa 36 saat. Maksudnya keseluruhan lah. Keseluruhan 1,200 meter. So kita tahu nak cari jumlah jarak, kita mesti gunakan luas di bawah graf. Dan kalau kita tengok balik graf kita, ada berapa bentuk di sini kita ada berapa bentuk? 1, ada 2, ada 3. Trapezium, segi 4, segi 3. Kalau you boleh buat nombor 2, nombor 3 gabung jadi trapezium, boleh juga. Okey so itu dia. So kita cari V ya. Okey, saya tarik ke bawah. ABC sudah lengkap lah. A, B, C. Okey, tarik ke atas . Okey.
Okey, itu D ya. Okey, D saya buat di sinilah D ya. Okey, so jumlah jarak 1,200 meter itu soalan bagi kita. Jumlah jarak 1,200 meter. Jumlah jarak ini ialah luas di bawah graf. So saya buat lakaran graf kita. 1 trapezium tambah nombor 2 segi 4 dan yang ketiga segi D segi 3. Dan jumlah dia 1,200 meter. Masih ingat benda ini? Okey, so ini ialah V. Okey, nilai dia. Ini yang kita nak cari nanti. V ya. Sebelah kanan dia 42. Bawah ini 8. Ini 18. Iaitu okey. Line putus lagi ya saya. Sekejap Okey. Jadi saya rasa mungkin pagi ini kita tamatkan lebih awal sikit. Okey. Line dia kenapa asyik dah putus? Okey, iPhone sudah balik. Okey. Apalah masalah ini Sekejap So, yang terkeluar tadi itu boleh masuk semula. Kenapa saya tak boleh share deh? Tunggu Okey, boleh nampak sekarang? Florence, boleh nampak? Boleh cikgu. Okey, suara okey ya? Okey, sorry ya, ada masalah gangguan internet ya. Okey, jadi kita terus
Okey, untuk luas ini trapezium yang pertama ini trapezium. So 1/2 darab ini ialah sisi selari, kita tambahlah. Okey, V tambah 42. Darab lagi 8. Okey, darab dengan 8 lagi. Lepas itu tambah yang kedua 42 darab 18. Untuk segi 4 ini panjang telah lebar lah. Ini paling senang. Dan tambah yang ketiga, segi 3 mesti 1/2 di depan. Darab 10 darab 42. Dan jumlah dia sama dengan 1200. Sampai ke dah boleh gunakan kalkulator terus untuk cari V ya. Terus guna kalkulator cari V akhir. Okey, guna kalkulator lah. Okey. Okey, berapa? Okey, jawapan saya di sini V ialah 16.5. Mungkin kalau anda dapat cari siapa yang boleh dapat jawapan sama dengan saya, mungkin boleh maklumkan. Saya kira sekali lagi 20 bahagi 4 tolak 42. Okay. Betul 16.5. Okey. 16.5. Okey, itu dia. Ingat nanti mesti hantar hasil kerja, mesti hantar hasil kerja. Okey, jawapan V 16.5. So ingat cari jarak maksudnya cari luas di bawah graf. Saya mohon maaf kerana line internet saya di sini bagi ini memang ada masalah. Harap lepas ini okey lah. Maaf, saya minta maaf. Jawab 20 saat untuk lengkapkan dan kita akan pergi soalan yang seterusnya. Ya, Al-Mukris, boleh saya tahu kenapa awak lewat pagi ini? Ada Mukris, Al-Mukris. Boleh dengar kah suara cikgu? Tak dengar kah? Oh, line dia tak bagus, mungkin sudah left. Okey, untuk makluman semua, umur 18 tahun ke bawah. Umur 18 tahun ke bawah sudah boleh terima vaksin dalam masa terdekat. Jadi nanti guru tingkatan awak akan maklumkan lah bila dan sebagainya. Kalau tak silap saya ialah hujung minggu ini awak sudah boleh ambil. Kalau anda setuju. Okey. Bagi saya vaksin itu memang sangat penting untuk melindungi kita. Okey. Sudah semua? Jennifer sih. Halo Ma Jennifer. Halo. Okey. Dah sudah? Nozrina sudah Nozrina? Nozrina 4 Bestari.
Sudah. Okey, so kita pergi soalan seterusnya. Oh, soalan yang senang ah. Okey, so saya mungkin bagi dulu tajuk dia. 3 ini cari tajuk mana ho? Kita tulis dulu. Ini di tingkatan 4 bab mana? Bab 3. Tingkatan 4 bab 3, iaitu penaakulan logik. Penaakulan logik. Masa itu kita belajar benar palsu, kita belajar apa lagi kita belajar? Kita belajar pernyataan bukan pernyataan, jika maka, membuat kesimpulan secara induksi deduksi kan. Nah, itulah kita belajar. Okey. A. Nyatakan sama ada pernyataan berikut benar atau palsu. So, jawapan awak hanya perlu beri sama ada betul, bukan betul salah, sorry ya, bukan betul salah, benar ataupun palsu jawapan dia. Benar atau palsu. Okey, sekarang. Sebuah kubus mempunyai 6 permukaan. Saya nak tanya kubus, kita tahu kubus kan macam ketolang ais itu Kubus itu ada 6 permukaan. Benarkah palsu? Benar. Terima kasih. Siapa yang jawab saya sekarang? Benar. Okey. Semasa peperiksaan kalau ada soalan macam ini, tolong jangan jawab betul salah. Jawab benar atau palsu. Salah satu jawapan. Kalau betul-betul tak faham pun jawab. Mana nasib baik tahu betul kan? Jangan tidak jawab kalau dia minta awak berikan benar palsu. Berikan benar palsu. Okey, harap anda sudah mula buat ulang kaji dan ada banyak latihan awak boleh jawab di dalam buku kerja awak boleh jawab. Okey, B, tulis satu kontra positif. Bahagian B ini tulis kontra positif bagi implikasi berikut. Nyatakan kontra positif itu benar atau palsu. Okey, sekarang anda diberi jika garis lurus AB menyentuh bulatan C pada suatu titik, maka garis lurus AB ialah tangent kepada bulatan C. Jadi kita tengok di sini, kita tengok macam ni dia memang ada jika maka. Kan, ini adalah pernyataan ataupun implikasi asal. Implikasi asal. So, kontra positif. Bagaimana buat kontra positif? Kontra positif ialah yang tepang ini pergi ke belakang. Tak nampak? Sekejap. Yang tepang ini pergi ke belakang, iaitu sebelum maka. Ini garis. Okey. Belakang itu ialah apa? Garis lurus kepada bulatan C. Ini pergi ke depan. Dia tukar. Tetapi ada syarat di sini untuk tukar. Sebelum kita tukar, kita perlu buat sesuatu. Kerana ini ialah kontra positif. Kalau senang, akas dia terus tukar. Belakang depan, depan belakang. Tapi kalau kontra positif, dia kena tukar juga ialah jadi bukan. Sama dengan jadi tidak sama dengan dan sebagainya. So kita tengok di sini. Garis lurus AB menyentuh bulatan C pada satu titik. Jadi kita perlu menafikan. Bagaimana menafikan? Kita tulis garis lurus AB tidak menyentuh. Tidak menyentuh. Itu di belakang. Yang pergi ke depan ini, garis lurus AB ialah tangent. Ialah menjadi bukan. Itu keyword dia lah untuk kontra positif. Ialah jadi bukan. Sama dengan jadi tak sama dengan, lebih besar jadi. Okey, so sekarang kita tuliskan Sekarang kita tuliskan. Sudah? Okey, so saya tulis di bawah lah. Saya tulis di bawah.
Saya rasa habis soalan ini kita berhentilah. Okey. Jika garis lurus belakang dulu AB ialah jadi bukan. Ialah jadi bukan bukan tangent kepada bulatan C. Ya. Jika garis lurus AB bukan tangent kepada bulatan C, maka sekarang pergi depan itu pergi ke belakang garis lurus AB tidak, dia kata menyentuh kan, so tidak menyentuh bulatan C pada satu titik. Itu jawapan dia. Jika garis lurus AB bukan tangent kepada bulatan C, maka garis lurus AB tidak menyentuh bulatan C pada satu titik. Ini untuk kontra positif. Jadi awak kena baca balik. Dalam ini kita ada 4 masa itu kan. Saya tulis di sini bagi awak lah. Iaitu kita ada implikasi. Lepas itu daripada implikasi kita boleh buat akas. Kemudian kita buat songsangan. Akhir sekali baru dia buat kontra positif. So awak kena ingat akas dengan kontra positif ini ada kaitan. Implikasi dengan songsangan ini ada kaitan. So, bagaimana menulis keempat-empat ini, awak kena baca balik nota kita. Masa itu kita ada buat juga latihan daripada buku teks. So sila rujuk balik tak semesti kali ini uji kontra. Kita tak tahu uji mana. Saya tak tahu, saya punya apa itu. Sudah lupa lepas saya baca soalan itu, saya lupa apa soalan yang dia buat. Memang ada, so perlu awak rujuk balik jawapan dia ini ayat yang panjang ini. Sudah? Okay, kita pergi bahagian C kemudian kita tamatkan hari ini. Line memang tak berapa ada masalah. Harap stable lepas ini. Okey. Okey, sudah pergi ke C. C lengkapkan pernyataan mazmuk di bawah dengan menulis perkataan ataupun dan. Salah satulah ini bagi awak pilihan. Sebenarnya senanglah untuk membentuk kuasa 4 sama dengan 16. Kalau guna kalkulator memang 2 kuasa 4 sama dengan 16. Jadi betul lah. Yang ini negatif 5 lebih besar negatif 1. Ini salah. Negatif 1 lebih besar daripada negatif 5. Satu betul, satu salah. Kita nak jadikan dia benar. So, kita guna apa? Kita guna dan ke kita guna atau? Kita minta seorang beri jawapan. Pauline. Ya, apa jawapan anda? Pauline. Ya. Ya, jawapan C1. Dan ke atau? Dan. Dan. Okey, terima kasih.
Saya tanya seorang lagi ya, tengok adakah jawapan sama dengan Pauline ya. Nur Mirza, apa jawapan anda? Kalau depan betul, belakang salah. Satu betul, satu salah. Okey, Mirza kata dia guna atau. Okey, jawapan di sini adalah atau. Oh, atau. Okey. So, dua pilihan. Satu dan satu. Okey. So, tulis di luar jawapan lah. Boleh ya? Saya tulis di bawah lah lebih sesuai ya. Nanti takut awak ingat boleh tulis di dalam soalan. Atau. Sorry, C1. Okey, C2. Ada lagi C2 kan? Okey, ada lagi C2. Okey, kita tengok soalan dulu C nombor 2. Tentukan pernyataan berikut adalah benar atau palsu. Yang pertama, 4 negatif 6 unsur dalam set adalah subset kepada negatif 1, 10, 4, 23, negatif 6. Saya nak tanya ini, subset ini betul tak? Adakah 4 negatif 6 di dalam set ini? 4 ada kan? Negatif 6 pun ada kan? So, yang tepang ini betul. Dia guna dan. Bilangan set kosong. Kosong. Bilangan set kosong. Bilangan set kosong maksudnya bilangan unsur set kosong. Memang betul ini ya. Bilangan dia kosong, tidak ada unsur. So, depan betul, belakang pun betul. Dia guna dan. So, benar ini? Benarkah palsu? Michelle? Benar. Ya, tulis yang pertama. Benar. Benar. Okey, benar. Alright. Benar, senang. Okey, kita pergi ke satu lagi. 20 darab 40% sama dengan 8. 40% ini kena tukar kepada 40%. Darab 20 memang 8, betul? Okey, kemudian 3/5 sama dengan 0.3. Ini salah. 3/5 dia sama dengan 0.6. Tapi dia guna atau. Satu betul, satu salah. Dia guna atau. So, benar ke palsu? Kita minta Nisterina. Nisterina, apa jawapan anda? Untuk B ni. Untuk B ni. Benar ke palsu? Nisterina. Halo, Nisterina. Sudah left ke? Siti No Shilawati. Apa jawapan anda? Siti No Shilawati. Siti? Halo? Ya, apa jawapan anda untuk yang kedua ini? Palsu. Dia guna atau. Yang pertama betul, pernyataan kedua salah, tapi dia guna atau. Benar ke palsu? Masih ingat ke? Okey. Terima kasih jawapan anda. Okey. Jawapan dia ialah benar. Iaitu kalau dia guna atau, satu betul, satu salah sudah cukup untuk dia menjadi benar. Kecuali dia guna dan, maksudnya ialah dua-dua kena betul, baru dia benar. Kalau satu betul, satu salah, dia palsu. Jadi tadi itu bahagian A itu kenapa dia benar, dia guna dan. Sebab dia dua-dua betul. Depan belakang dua-dua betul. Apabila dua-dua betul, benar. So ini mesti jelas. Ini mesti jelas. So ini jawapan dia. Okay, awak tetapkan.
Okey. Ada lagi soalan? So, pagi ini kita hanya sempat untuk soalan 1, 2 dan 3. Jadi, awak ambil gambar 1, 2 dan 3. Tak kira berapa muka surat. Kalau you buat dalam 2 muka surat, hantar 2 muka surat. Kalau 3, 3 lah. Sama, pukul 11 pagi hingga pukul 12 tengah hari, 1 jam. So, saya rasa bye. Thank you. Okey, sama-sama.